Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, so jadi hari ini cikgu akan teruskan untuk tajuk pengendalian data. So jadi hari ini cikgu akan teruskan untuk data numerik ya. Kita akan tengoklah data numerik ni ada dua. So bila kamu tengok di sini, data numerik ialah data yang melibatkan angka. Okay, secara amnya data numerik terdiri daripada data diskrit dan data selanjar. Okey, so data diskrit ni lebih kepada mengira bilangan ya. Mengira bilangan. Okey. Okey, untuk data selanjar dia melibatkan kepada skala. Skala contoh cm, kilogram, kan begitu. Lagi masa, saat, jam gitulah kan. So itu untuk data selanjar ya. So jadi kamu boleh kenal pastilah nanti tengok data dia macam mana. Cuba kita tengok contoh satu. Klasifikasikan data numerik berikut kepada data diskrit atau data selanjar. Okey, bilangan haiwan, bilangan kan dia cakap situ bilangan, so maknanya dia data diskrit bilangan. Jisim, kalau jisim ni maksudnya dia selanjar. Okey, selanjar. Jisim 6 orang murid kelas. Bilangan kereta, bilangan maksudnya diskrit lah ya, bilangan. So jarak ni skala dia ialah kilogram, kilometer ya. So data selanjar lah. Begitu. So kita boleh kenal lah macam mana bentuk data numerik dari segi data diskrit ataupun data selanjar. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, ini soalan ini aktiviti. Okey, contoh 2. Cuba kita tengok contoh 2. Data berikut menunjukkan bilangan kenderaan yang dimiliki oleh 20 buah keluarga. Okey, satu tinjauan. Okey, apakah jenis data ini? So ini bilangan kan? Bilangan kenderaan. So bila data bilangan kenderaan bermaksud dia adalah data diskrit. Bukannya data selanjar. Ya, data diskrit. So kita tulis panggil jenis diskrit lah. Okey. Organisasikan data berikut dengan membina jadual kekerapan. Okey. Kita buat jadual begini. So ada 3 kolom lah ya, 3 kolom baris. Pertama ialah bilangan kereta, gundalan, kekerapan. Okey. Kalau begini, kalau kosong tengok kosong. Kiralah berapa kosong data di sini. Kalau kira di sini nampak 1. So itulah gundalan dia 1, gundalan dia bentuk macam gitu ya. Kekerapan 1 lah bilangan dia. So jadi seterusnya untuk bilangan kereta 1. Kalau 1 kena kira lah 1, 2, 3. So gundalan ada 3 lah, 1, 2, 3 begitu. Okey, seterusnya 3. Okey, nombor 2 bilangan kereta 2. So kalau 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. Gundalan pertama buat 4, lepas tu dash potong begitu. So itu 5 lah. So seterusnya 6 tambah lagi 1. So bilangan kekerapan 6. Okey. Okey. So ini maksudnya ni data yang ini satu contoh yang ni keluarga pertama. Keluarga pertama memiliki 3 kenderaan. Keluarga kedua memiliki 2 kenderaan. Keluarga ketiga tiada kenderaan. Keluarga keempat 3 kenderaan. Keluarga kelima 1 kenderaan. Itulah data ini dan seterusnya sampai data keluarga yang ke-20 bilangan kenderaan dia ada 3 kenderaan. Begitulah ya. So bila data ni sudah dibuat begini, seterusnya 3 dan 4 ni kamu kira lah kan, dapat beginilah. So inilah kita panggil mengorganisasikan data tersebut dengan membina jadual kekerapan. So inilah kita panggil jadual kekerapan. Okey, seterusnya. Okey, contoh ketiga. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 murid. Markah ujian matematik kan. So diberi situ organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut selang kelas yang diberi. So soalan dia sudah bagi selang kelas 0, markah 0 sehingga 19. Kelas pertama, kelas kedua 20 hingga 39, 40 hingga 59, 60 hingga 79 dan
80 sehingga ni ya, 80 hingga 99. So jadi bila kamu buat jadual kekerapan, kita buat kelas markah di sini, kelas dia di sinilah, kelas pertama sini, kelas kedua, kelas ketiga, keempat, keempat, kelima. Ada 5 kelas lah. Dan kamu kira lah. Ini kena kira satu-satu lah. Maknanya markah daripada 0 hingga 19 kena cari satu-satu. Ini 10. Okay. 10. Okay, 10. Ni 10. Lagi ada lagi bawah 19. Bawah 19 kena kira lah. Ada 1 dengan 18 ni. So ada 2 bilangan dia. So itu dia tulis 2 lah. Dan kamu kira lah satu begitu. 20 hingga 39 kena cari 20 hingga 39 berapa bilangan kekerapan yang keluar. So ini untuk bilangan 30 orang pelajar So jumlah dia 30 lah di sini. So itu sahaja untuk membina jadual kekerapan. Membina jadual kekerapan. Okey, itu senang saja. Ya. Sama juga macam ini uji diri 2. So kamu boleh buat sendirilah ya. Apakah jenis data berikut? Tengok ini, saiz kasut. Menunjukkan saiz kasut bagi 40 murid di sebuah sekolah. Ini kamu kena carilah. Ini saiz. Kalau saiz ni ada skala kan. So ini data selanjar ya. So ini kamu boleh buat. Soalan dia yang seterusnya, ni organisasi data tersebut dengan jadual kekerapan. So ini jadual kena buatlah. Saiz kasut 3 berapa bilangan dia. Kena carilah, kamu kira sendiri ya. So itu cikgu sudah ajar, kamu boleh buat sudah ni. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, seterusnya 3.2 histogram. Okey, histogram. So membina dan mentafsir histogram. So kita tengok macam mana mau buat histogram ni. So histogram ni sebenarnya adalah untuk data terkumpul melibatkan data-data tersebut, misalnya bagi. So ini biasanya untuk cari titik tengah ni ya, titik tengah. Kita panggil titik tengah ataupun purata. Purata lah. Apakah purata bagi data terkumpul. Okey, seterusnya. Okey, cuba kita tengoklah macam mana kita mau buat histogram ni ya. So kamu kena kenal antaranya. So kamu kena kenal saiz selang kelas, selang kelas, okey, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan atas dan sempadan bawah. So jadi okey. Saiz cuba kita tengok yang ni ya. Saiz selang kelas boleh ditentukan jika bilangan kelas diberi bilangan kelas. Okey, bilangan kelas ada 6 lah. Kalau cuba kita tengok sini, selang kelas ni ada 1 kelas, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, 6. Ada 6 kelas kan? So begitu 6 kelas. Untuk yang julat ini ialah kita kena tengok di sini mana data yang paling rendah dengan data yang paling tinggi, kita akan tolakkan di sini. So kita akan dapatlah. So soalan dia di sini kita tahu kita dapat di sini data tertinggi ialah 68. Sini 68 data paling tinggi. Data yang paling rendah ialah 40. Data yang paling rendah ialah 40 ni. Okey, lepas tu kita tolakkan. So kita akan dapat julat. Julat itulah kita akan bahagi dengan bilangan kelas. So itulah kita akan tahu macam mana mencari saiz selang kelas ya. So kalau kita dapat sini ada dia beritahu saiz selang kelas yang sesuai ialah 5 ya. Untuk data yang ni lah dia bagi. So seterusnya kita kena tahu saiz selang kelas. Selang kelas ialah 40 hingga
44 ni selang kelas lah. Okey, seterusnya had bawah. Setiap selang kelas mempunyai had atas dan had bawah. So had bawah ialah 40, had atas ialah 44 ya. Okey, itu. Jika kita juga boleh menentukan titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas, saiz selang kelas melalui cara berikut. Okey. Titik tengah kelas. Okey, titik tengah kelas ialah had bawah tambah had atas. Ni had kan? Ni tambahkan kedua-dua ni, lepas tu bahagi 2. So kita akan dapat titik tengah dia lah. Ya, bahagi 2. Okey, sempadan bawah suatu kelas, sempadan bawah. Ni sempadan bawah ni senang. Dia macam beginilah. Kalau sempadan bawah ni, tengok yang ni. 44 dengan 45. 44 dengan 45, kamu tambahkan, lepas tu bahagi 2. Kamu akan dapat sempadan bawah untuk yang 45 ni lah. Tapi kalau yang ini 40 ni, cari selang sempadan bawah dia ialah dia akan jadi sempadan atas lah, sempadan atas. Untuk 44 ni ialah kita akan dapat 39.5. Di sini 44.5. Di sini itulah sempadan, kita panggil sempadan. Kalau untuk yang ini kita panggil dia sempadan bawah dia di sinilah, ya. Okey, kita tengok sini. Okey, sempadan bawah untuk 45 ialah 44.5 lah. Kita akan buat ini tambah dengan ini bahagi 2. Bahagi 2 kamu akan dapat 44.5. Kalau di sini sempadan bawah dia 39 tambah dengan 40 bahagi 2, so kamu akan dapat 39.5. So sama juga dengan ini, kita akan dapat 49.5. Sini 54.5. Di sini kita akan dapat 59.5. Sini dapat 64.5. Di sini dapat 69.5. Beginilah. So kita boleh nyatakan di sini bahawa ni kita tengok sini, titik tengah ialah tambahkan kedua-dua ni bahagi 2 dapat 42. So 39.5 ni ialah ini sempadan bawah untuk kelas inilah. Sempadan atas dia 44.5 ni. 44 ni sempadan bawah, sempadan atas, sempadan bawah. Okey, seterusnya jadi yang ini ni sempadan atas untuk kelas ini, dia jadi sempadan bawah untuk kelas yang ini. Dia begitulah dan seterusnya begitulah, harap boleh faham lah. So jadi sempadan kelas ialah 39 sehingga 39.5 sehingga 44.5 dan begitulah seterusnya, ya. Okey, harap boleh faham lah, ini senang kan. So ini guna dia ialah nanti kita akan guna data-data ini untuk membina histogram nanti, ya. Histogram dalam di atas graf itulah, ya. Kita akan tengok juga nanti. Okey, so seterusnya Euler merujuk kepada beza antara nilai tertinggi dan nilai terendah. So Euler titik tengah kelas terakhir tolak dengan titik tengah kelas pertama. Okey, itu kita dapat Euler lah untuk nilai tertinggi, titik tengah tadi tu, ya. Kita tengoklah. Okey, contoh 1. Jadual yang berikut menunjukkan selang kelas bagi suatu jadual kekerapan. Okey. Selang kelas pertama, okey. Ada A dan B, C. Okey. Dia bagilah begini kan. Okay, so jadi bagi selang kelas yang berwarna, tentukan yang berwarna. Okey, ini yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, yang pertama kita mau tentukan had bawah. So ini had bawah, ini had atas. Titik tengah 20, kita akan 20 tambah 29 bahagi 2. So ini titik tengah, ya. Lepas tu titik sempadan. Lepas itu kita akan tengok sempadan bawah dan sempadan atas. So sempadan atas, sempadan bawah. Sempadan atas ialah 29 tambah yang sebelumnya ialah 30. Yang ini 19, 19 baru 20 kan. So di sini sempadan bawah.
sini. Yang ini sempadan atas. So 19 tambah 20, ni bahagi 2, dapatlah ini sempadan bawah. 29 30 tambahkan bahagi 2, dapat sempadan atas. Kan senang. So gitu ya. Seterusnya sama juga dengan yang ini ya. Data yang ini sama. Sama ya. Okey, saiz selang kelas. Saiz selang kelas kita akan buat sempadan atas tolak dengan sempadan bawah, dapat saiz selang kelas dia 10. So itulah jawapan dia, saiz selang kelas. Okay, sama juga dengan yang B tadi ya. B yang inilah. Harap boleh faham lah ya. Senang ini. Okey, seterusnya contoh kedua. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan wang saku harian dalam RM bagi 35 orang murid SMK Bukit Gambir. Okey. Bukit Gambir. Okey. Okey, wang saku dari RM0 hingga RM4 ada 6 orang, RM5 hingga RM9 ada 18 orang, RM10 hingga RM14 ada 8 orang, RM15 sehingga RM19 wang saku ada 3 orang. So ni kaya lah. So kita tengok B, titik tengah bagi setiap kelas. Apa nak cari titik tengah? Ialah kita akan buat tambah ni, tambah, lepas tu bahagi 2, tambah bahagi 2, tambah bahagi 2, tambah bahagi 2. So dapatlah titik tengah untuk setiap kelas ya, setiap kelas. Okey, seterusnya hitung nilai julat. Julat ni data titik tengah yang paling tinggi. Titik tengah yang paling tinggi tolak dengan titik tengah yang paling rendah. So itulah julat. So 17 tolak dengan 2, kita akan dapat 15. So itu julat dia. Okey. Boleh faham? Okey, seterusnya kelas mod ialah selang kelas dengan kekerapan paling tinggi. Kelas mod ialah selang kelas dengan kekerapan paling tinggi. Tengok kekerapan paling tinggi. Saiz kelas. Okey, kalau kelas mod ni, kelas mod ni kalau mau tahu mod tu ialah data yang paling kerap. Data yang paling kerap kalau kamu tengok sini bilangan ni, bilangan 6, 18, 8 dengan 3. So yang mana paling banyak? 18 kan? So ini mod. Kita panggil mod lah. So saiz kelas dia, so 5 hingga 9 itu kita panggil saiz kelas dengan kekerapan paling tinggi. So mod untuk kelas mod jawapan dia ialah 5 sehingga 9. Itu kita panggil kelas mod untuk yang data ini lah. Okey, itu kelas mod. Kelas median. Median ni di tengah-tengah. Bila sudah disusun dia di tengah-tengah. So kita tengok selang kelas yang mengandungi median pada kedudukan, jumlah kekerapan bahagi 2. Jumlah kekerapan bahagi 2. Kelas median. Kelas median di tengah-tengah ya. Okey. Jumlah kekerapan bahagi. Okey, kita boleh menganalisis dengan nilai kekerapan data. Okey, cuba kita tengok contoh ya. Okey, itu formula lah. Min, ada min yang ini ya. Kita tengok contoh 3. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan tempoh perkhidmatan guru-guru dalam tahun di sebuah sekolah menengah. Okey, tempoh masa tahun daripada 0 hingga 4 tahun, 5 hingga 9 tahun, 10 hingga 14 tahun, 15 hingga 19 tahun. Okey, so ada bilangan guru di sinilah. Bilangan guru 7 orang, ada 19 orang, ada 6 orang dan 3 orang gitu. Daripada jadual kekerapan itu tentukan kelas mod. Kelas mod ialah data yang paling kerap 19. So kelas mod dia ialah 5 hingga 9. Okey, good. Jumlah kekerapan Okey, kita tengok seterusnya kelas median. Kelas median jumlah kekerapan. Kekerapan ni kamu jumlahkan bahagi 2.
So kamu akan dapat median berada pada kedudukan 17.5. So ini kita bagi kamu tambahkan semua kekerapan bahagi 2. So inilah kita panggil 17.5 ni ialah kita panggil median berada pada kedudukan 17.5. So macam mana kita mau tahu 17.5 ni berada di mana kedudukan dia di sini? So itulah cara dia. Kita akan buat histogram, graph. So kita akan tahu kedudukan 7.5 itu di mana. Nanti kita akan tengoklah. So kita buat histogram adalah untuk menentukan median. Median inilah kelas median. Median untuk graf inilah, untuk data ini. Nanti kita akan tengoklah. So maka kelas median ialah 5 hingga 7. So 17.5 ini berada pada di sini 19. Kan dia tidak kalau kita buat kekerapan longgokan 7 sini 7. Ini nanti kita akan tengoklah seterus data kekerapan longgokan itu kita akan belajar kejap lagi lah. So kelas median kita ialah 17.5 sebab 5 hingga 9 sebab 17.5 berada di kedudukan di sini. Okey, seterusnya jadual kekerapan di bawah menunjukkan tinggi. Okey, 3 anak pokok cili merah yang ditanam oleh Encik Azmi. Okey, tinggi pokok ini dalam cm lah. Kalau cm ni maksudnya ini data selanjar data selanjar. Kalau bilangan tu ialah data discrete. So ini data selanjar kita boleh tahu ada skala. Okey, 10 hingga 14, 15 hingga 19 dan seterusnya lah So ini bilangan kekerapan 5, 4, 7, 4, 7, 8 dan ni. So kalau kita mau tengok di sini, so 8 ni ialah data yang paling tinggi lah. Kelas mod dia ialah ni 30 hingga 34. So di situ kita boleh tahu sudah kan. Okey, senang. Kelas median, kalau kelas median kamu kena tambahkan semua bahagi 2. So kita akan tahu di mana kedudukan dia. Begitu Nanti kita akan tengoklah. Nanti cikgu akan ajar macam mana. Okey. Titik tengah. So di titik tengah kita sudah dapat. Okey, lepas tu kekerapan. Okey, lepas tu kekerapan darab dengan titik tengah. So dapatlah sini dapat sini kekerapan. Hitung jumlah kekerapan dan jumlah kekerapan darab titik tengah. So ini hitung anggaran min bagi data. Oh ini min. Cari min ialah hasil tambah kekerapan. So kekerapan darab titik tengah. So ini kalau tengok jadual di sini, ni kamu tambahkan. So inilah jumlah dia. Ini hasil tambah bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, jumlah kekerapan ni jumlah kekerapan tu ni 30. So kamu kena bahagikan, dapatlah min dia. So min kita ialah ini bahagi 735 bahagi dengan 30. So kita akan dapat. So inilah min. Min ni ialah purata purata 24.5. Di mana tu 24.5? Kita akan tengoklah. So maknanya 24.5 ni ialah purata ketinggian pokok. So kedudukan dia di 24.5 kan. So di antara sini lah. So kelas dia di tidak sampai 20 ni. Dia antara sini lah. Itu min purata. Okey, seterusnya. So ni pembinaan histogram. Pembinaan histogram ni untuk menentukan median median. Histogram ialah sejenis carta bar. Tinggi setiap bar mewakili kekerapan. Tinggi tu mewakili kekerapan. Manakala lebar mewakili selang kelas. So tinggi ialah kekerapan, ketinggian tinggi. Manakala lebar ialah mewakili selang kelas. Tapi kita akan guna sempadan sempadan kelas. Sempadan atas, sempadan bawah. Kekerapan terletak pada paksi mencancang. Mencancang tu menegaklah mencancang. Kalau terletak pada mengufuk pula ialah bentuk dia beginilah. Begitu mengufuk. Ini mencancang
cancang. Yang ini mengufuk. Okey ya. Selang kelas. Selang kelas tu di bawah lah deh kedudukan X, faksi X, faksi Y ya. Nanti kita akan buatlah. Okey, jadual di sini. Ini contoh. Ada contoh, ada okey. Contoh pertama di sini dia cari dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 minit. Ufuk 2 cm kepada 5 orang pada faksi mencancang. Lukis sebuah histogram berdasarkan jadual kekerapan di atas. Okey. Daripada jadual di sini, kita kena buat histogram. Okey. So, histogram dia kita kena tahu kekerapan dengan titik tengah. Cuba kita tengoklah di sini. Okey, minit kelas pertama. Okey, ni 55 hingga 59. So, titik tengah dia, kamu tambahkan kedua-dua ini, bahagi 2, dapat 57. Dapat 57. Sini kita dapat 62, 67, 72, 77 dan 82 ya. Okey. So, seterusnya, apa langkah dia? So, kekerapan tahulah ya. Okey, tentukan titik tengah, selang kelas atau sempadan kelas bagi setiap kelas. Kita mahu tahu sempadan kelas. Kalau sempadan kelas ni, ini kita tahulah sudah di sini. Sini 54.5 untuk yang di sini ya. Yang di sini ialah 59.5, di sini 54.5, di sini 69.5, sini 74.5, di sini 79.5. Sini 84.5. Itu sempadan ya. Sempadan ya. Okey. Seterusnya menggunakan skala yang sesuai bagi. Okey, skala dia sudah bagi 2 cm 2 cm tadi kan. Lukis segi 4 tepat yang lebar sama lebar untuk mewakili kelas. Okey, cara dia ialah kita akan buat okey, ketinggian dia tadi maksimum tadi berapa tu? Maksimum ketinggian ialah 17. Kalau tengok sini kan 17. So okey, kita akan buat ini 17, 3, 5, 15, 17, 8, 2. So maksimum 17. So dia cakap untuk mencancang. So ini mencancang ya. Mencancang. Graf mencancang ni yang inilah. So kekerapan. Kekerapan ni dia cakap 2 cm kosong hingga ini kita panggil 2 cm ya. Dia cakap 2 cm mewakili 5. So 5, 10, 15, 20, 25 lah. Okey, seterusnya okey. Buat begini, dia cakap 2 cm mewakili berapa tadi? Mewakili berapa? Mewakili 5 minit. Okey, 2 cm mewakili 5 minit. So kalau dia tengok sini graf ni, dia tengok ni dia start 52. Sebab titik tengah yang pertama, kita tengok titik tengah dia ialah 57. So kita buat di sini 57. So ini 57, di sini 57, di sini 62, di sini 67. So 5, ini 5. So ini titik tengah yang paling rendah ya, titik tengah yang paling rendah. So jadi yang sebelumnya sebelum dapat 57, beza antara yang ini ialah 5 minit. 5 minit. Masa kan sini 5 minit. Jadi 57 tolak 5 dapat 52. So 52, lepas tu 57, lepas tu titik tengah yang seterusnya ialah 62. 52 ni tidak ada dalam sini kan. Tengok titik tengah ni. Tengok titik tengah. Okey, cuba padam dulu yang sempadan ni lah ya. So tengok di sini tidak digunakan pun sempadan. Okey. Sini sebelum 57 ni, 57 kita akan dapat sini 52. Tapi 52 tu tidak ada kelas lah ya. So jadi sebab tu dia buat di sini graf ni ialah 57, 52, 57, 62, 67. Beza ni semua 5 ya. Beza 5, beza 5, 5, 5, 5 kan. Okey, kemudian
Lepas tu kita akan buat segi 4. Daripada tengah ni titik tengah. Sini kita akan buat segi 4 beginilah. So ketinggian dia ini ialah 3. Sini 3. Okay. Sini kemudian tinggi dia ialah 7. Kita tengok dalam jadual tu begitu ya, tinggi dia, kekerapan. Kekerapan ya, ini kekerapan. Untuk yang kedua, titik tengah yang 62 ni, kamu akan dapat di sini titik tengah ni ialah 5. Titik tengah yang kedua 15, ini 17. Okey, ni 15, sini 17, di sini 8 ya, sini 8, di sini 2. Ya, ketinggian kekerapan. Tengok dalam jadual. So inilah kita panggil histogram ya. Histogram dia lah ya. Okey. Ada pula ditanda dengan selang kelas. Oh, ada pula selang kelas. Oh, so boleh juga guna selang kelas. Dia tidak guna titik tengah. Titik tengah dia ialah di sini ialah 57. Sini 62. Sini 67. Begitulah seterusnya. Tapi dia guna selang kelas. Selang kelas. Ada pula guna sempadan kelas. Boleh juga sempadan kelas. Ni sempadan kelas lah. Dia guna sempadan kelas beginilah. Boleh juga ya. So ada 3 lah. Ada 3. So better mana-mana boleh buat lah. Mana-mana boleh buat. So ada 3 kaedah sini. So yang ini cikgu refer kamu boleh buat guna titik tengah lah. Titik tengah. Okey sudah. Okey. Okey. Seterusnya contoh 6. Contoh 6. Sekarang di bawah menunjukkan titik tengah. Contoh 6 ini. Okey, dia ada histogram dia menunjukkan titik tengah. Okey. Dalam siap 44 orang murid lelaki di sebuah sekolah. Hitung bilangan murid lelaki yang mempunyai tinggi 55 cm hingga 56 cm. Okey, kalau kamu tengok di sini, ini selang kelas ya. So bilangan murid dia ialah, kalau kamu tengok di sini perhatikan kira, so rasanya di sini ialah 12 rasanya. 12 untuk kelas 50 hingga 59. 50 hingga 9. So ini kena tambah lah. Sini 12. Di sini ada berapa nih? 1 2 6 di sini. 6. Oh, rasanya di sini 22 nih. Sini 11. Sekejap, 10 11. 11 12 13 14. Kena tengok graf buku ni ya. Baru kita akan tahu. Kita tengok buku kamu. Okey. Kalau 5, so bermaksud 2 petak mewakili 1 ya. 2 petak 1. 2 petak 2. Petak lagi 3. 2 petak lagi. Kita akan dapat 4. So begitulah seterusnya. So di sini 11. Sini 6 ya. So jadi 11 campur 6 untuk yang soalan A, bilangan murid lelaki. So 6 tambah 11. So kamu akan dapat 17 orang lah. Okey, seterusnya apakah kelas mod? Okey, kelas mod ni ialah kekerapan yang paling tinggi. So kekerapan paling tinggi di sini. So sini kamu akan dapat 12 di sini. So kekerapan kelas mod dia ialah 60 sehingga 64. So itulah jawapan dia. Kekerapan yang paling tinggi. So 12. Ini 11 ya. Sini 12. So kekerapan dia, jawapan dia 660 sehingga 642. 164. Murid lelaki yang punya tinggi 60 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan pasukan bola keranjang sekolah. Hitung bilangan murid lelaki yang layak untuk menyertai pasukan itu. Okey, 60 cm dan ke atas. So 60 sini 12, ini kelas di sinilah, termasuk sini 12, dan yang ini rasanya 6
7, 8, 9. So ini 8. Di sini rasanya 3 nih. Sini 3. So kena tambahkanlah semua nih. So 12 tambah 8 tambah 3. So dapatlah bilangan dia. Kamu kira sendiri ya. Daripada histogram berikut, buat satu inference tentang taburan. Okey, kita tengoklah di sini kan. So jawapan dia sini 17. Okey, betul 17. Ini 6. Okey, betul. So ini dapat betul jugalah 23. So jadi daripada histogram itu, buat satu inference tentang taburan tinggi murid lelaki itu. Kebanyakan murid lelaki mempunyai ketinggian 60 cm sehingga so dia akan ambil mod kelas ni lah. Ini ya, mod kelas. Kita panggil inference tu ya. Mod kelas kebanyakan. Maksudnya ramai yang murid lelaki mempunyai ketinggian 60 cm sehingga 164. Kita tengok sini. 12 ni kan. Gitu. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya poligon kekerapan. Daripada histogram tu kamu sambungkanlah. Buat titik dulu di setiap tengah ni, titik tengah dia ni. Okey, titik tengah tu lepas tu buat satu sambungkan dia. So itulah kita panggil poligon kekerapan. Poligon. So inilah yang poligon kekerapan ya. Boleh faham lah ya. Okey, seterusnya poligon kekerapan tu okey. Ialah graf garis yang boleh diperoleh dengan menyambungkan titik tengah bagi setiap bar, termasuk titik tengah sebelum kelas pertama dan titik tengah selepas kelas terakhir. Okey, itu saja ya poligon kekerapan. Okey, seterusnya untuk 7 ni tambah sama juga ya. Dan kamu boleh buatlah uji diri 3 ni. Okey, seterusnya OGIF. So OGIF ni next class. Cuba kita tengok. OGIF ni median bagi data terkumpul boleh ditentukan melalui OGIF. So median. So kita boleh tentukan median. OGIF tu median lah ya. Kita tentukan median. Kalau histogram ni tiada pula ditanya di sini kan. Untuk kamu tidak ni lah untuk membina saja, membina histogram. Okey, so kita cari membina OGIF pula. Membina OGIF ini bahagian terakhir sebelum kita habis untuk tajuk bab 3 ini ya. Okey, median bagi data terkumpul. Median ni ialah median kedudukan yang paling di tengah-tengah, median ya. Median. Kalau mod yang kerap, kalau min purata kan. So kalau median ni yang di tengah-tengah, kedudukan di tengah-tengah. So bagi data terkumpul boleh ditentukan melalui OGIF. So kita akan lukis OGIF. So macam mana cara lukis OGIF? So kamu kena tahu kekerapan longgokan. So kekerapan longgokan tu okey, cikgu akan ajar kamu kekerapan longgokan tu ialah cikgu kita tambahlah satu di sini kan. Kekerapan longgokan. Ada 2G ya, longgokan. So ni ada 2 kan. So 2 tambah 6 8. Okey. Seterusnya 2 tambah 6 8. 8 tambah 10. 8 tambah 10 18. 18 tambah 16 kamu akan dapat 34. 34 ya, 34 tambah 4 38 tambah 2 ialah 40. So inilah kita panggil kekerapan longgokan. Kita tambahkan. Maksudnya sini 2 dapat 2 lah. So 2 tambah 6 8. 8 tambah 10 18. 18 tambah 16 34. 34 tambah 4 38. 38 tambah 2 40. So itulah yang kita panggil kekerapan longgokan. Okey, inilah dia cara dia. So sama juga. Okey, seterusnya. Okey, bina satu jadual kekerapan longgokan. Ini senanglah kekerapan longgokan. Dia buat juga sempadan atas di sini ya. Kelas 0 hingga 9 kekerapan dia kosong. Tiada kan. So ini mula daripada kelas pertama ialah 10 hingga 19. So jadi kelas dia, size dia, kalau size dia 10 lah di sini ya. 0 hingga 9 ya. 0
0, 1, 2, 3. Kalau kira kita akan dapat 10 lah. So jadi di sini 0, 0 dapat saiz sempadan atas 9.5. Sebenarnya sini 9.5 lah. Sini 19.5, 29.5. Itu sempadan ya. Kekerapan longgokan yang cikgu ajar tadi lah. 0 tambah 4, 4, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 5, 10. Begitu. Tambah-tambah kan. Sama akan dapat lah. So jadi kita akan buat kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan. Lepas tu yang disepakati X, jisim. Di sini dia guna saiz sempadan atas. Ya, sempadan atas. So di sini sempadan atas. Sempadan atas. Di sini kekerapan longgokan. Yang ni lah, yang cikgu ajar tadi kan ya. Ni. Kita buatlah sempadan atas di sini. Senang. 39.5. Sini 49.5. Di sini 59.5, 69.5, 79.5. So yang itu kita akan guna untuk buat ogif lah. Okey, cuba kita tengok. So kekerapan yang pertama, ni yang kekerapan longgokan ya. Untuk sempadan atas 19.5, 19.5 kekerapan longgokan 4. 4 lah. Tengok rujuk di sini 4. Kalau yang tadi 9.5 kosong. Ni 9.5 kosong. Kita akan dapat lah kosong. Tik lah begitu. Tik satu-satu, tik. Cari yang tadi tu kan, kekerapan longgokan. Yang ini untuk yang 19.5, 49.5 kita akan dapat 21. 21. Di sini 30 berapa ni? 31 juga. So di sini 31. So turun dapatlah 59.5. Ni. So lepas tu barulah kamu buat garis. Buat garis macam ular lah ya, begini. Dia smooth, tidak boleh garis lurus. Dia ogif ni dia kena begitulah. Dia bentuk ombak sikit. Naik ke atas. Smooth ya garis dia. So inilah kita panggil ogif. Ogif. So median kita mau tahu ialah di tengah-tengah 20 daripada kekerapan longgokan. So kita akan dapat di sini 48.5 ya. So berdasarkan ogif tersebut, median terletak pada data 40/2. So ini 20 lah. So median kita ialah 48.5 ya, median. So itu sahaja untuk yang ni. So jadi kamu boleh buat latihan yang ini. Buat bina jadual kekerapan longgokan. Tengok rujuk. Lepas tu bina ogif. Berdasarkan ogif, anggarkan median. Ini jawab soalan lah daripada ogif tadi yang kamu buat kan. Sama yang cikgu explain tadi. Soalan nombor 2. Ini pun cikgu sudah explain semua ni. Ya, kamu boleh buat. Okey, itu sahaja.